Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Saudara Petrusi, Saudara Saifuddin Nasution, penceramah kita tadi, yang berhormat Datuk Haji Mutaimung, yang Ketua Kawasan, yang berhormat Wahid Nur Adun Wakaf Mempelam, seluruh pimpinan PAS Kawasan Kuala Terengganu, pimpinan keadilan, para penyokong, para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukran ilallah. Malam ini kita dapat bersama. Lebih kurang 7 bulan saya menghilangkan diri, pergi menuntut ilmu sedikit di Timur Tengah, di negeri yang sempadan dengan Israel. Dan saya duduk dekat dengan sempadan Israel. Hari yang tak belajar, saya pergi ke sempadan. Saya tengok tentera Israel yang lengkap bersenjata. Apa yang boleh saya buat, saya maki. Maki dalam bahasa Melayu, dia tak faham. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, sebelum saya masuk kepada ucapan saya, malam ini saya lancarkan CD robohnya Serambi Mekah yang nilainya RM10 paling bawah, dan keuntungan jualan ini kesemuanya akan diberi kepada saudara kita di Aceh yang ditimpa bencana sekarang ini. Dan buku Hadarah Islam, Hadarah Islamiyah, karangan Tuan Guru Haji Mahdi Awang, harganya RM15. Sila beli kedua-duanya. Orang Terengganu, Kuala Terengganu mampu. Tambah sekarang BN memerintah duit banyak. Saya naik kereta daripada Kemaman sampai Kuala Terengganu, pekak telinga. Pembangunan di jalan, pung pang. Saya rasa pening kepala dengan bunyi bisi. Ketukan pemasak yang begitu banyak pembangunan sekarang ini. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, saya duduk di sana berpeluang melihat bangsa Arab secara dekat. Bila saya melihat orang Arab, saya lihat 100 tahun lagi pun mereka tak boleh lawan Israel. Perangai mereka, akhlak mereka. Tetapi golongan Islam sedang memacu dan sedang membuat kemajuan yang paling hebat. Hadirin sekalian, kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di abad 15 Hijrah. Sayyid Qutb rahimahullah yang ditali gantung di Mesir tahun 67 meramalkan Islam sedang muncul di ufuk barat. Harapan itu dinanti. Di samping perjuangan Islam diteruskan. Akhirnya secara ringkas, akhir tahun 70-an berlaku revolusi Islam Iran. Kebangkitan rakyat yang dipimpin oleh ulama menumbangkan UMNO Iran yang disokong oleh Amerika.
Bila tuan-tuan sekalian berlaku kemenangan ini, umat Islam di seluruh dunia kembali yakin kepada Islam dalam bentuk negara. 500 tahun umat Islam hilang pedoman. Negara Islam tak boleh diwujudkan lagi. Kekuatan Islam tak mungkin boleh dipulihkan. Pejuang-pejuang umat Islam ini menjadikan Karl Marx, Mao Zedong, Napoleon sebagai orang-orang yang dipuja, termasuk kita pada waktu itu. Tetapi kemenangan revolusi Islam Iran ini memberi harapan baru kepada seluruh umat Islam di dunia. Yaitu daulah boleh ditegakkan semula. Diikuti selepas itu kemenangan mujahidin di Afghanistan. Tetapi mujahidin ini gagal menyelesaikan masalah mereka. Akhirnya negara itu direbut oleh budak-budak sekolah Taliban. Taliban melakukan beberapa kesilapan. Di antaranya menutup sekolah-sekolah wanita, memenjarakan orang yang tak berjanggut. Kesilapan ini digunakan sebaik-baiknya oleh musuh Islam. Yahudi dan Nasara yang disokong oleh golongan sekular Islam dunia melancarkan serangan terhadap Islam dan kebangkitan Islam. Diikuti dengan pula peristiwa September 11, maka Amerika mengambil peluang menyerang Islam dan kebangkitan Islam secara yang lebih tersusun dan bersungguh. Menyebabkan gerakan Islam sedikit menerima kemerosotan. Di atas serangan-serangan ini, peluang ini diambil oleh orang Islam dan orang bukan Islam yang anti-Islam. Menyebabkan sokongan kepada kebangkitan Islam agak merosot sedikit. Hadirin sekalian, selama ini orang tidak yakin bahawa Islam boleh menang melalui demokrasi. Tetapi kita yakin. Sebab sepanjang zaman golongan mukmin menang dengan hujah. Golongan yang menentang Islam dia menang dengan power, dengan kuasa. Nabi Muhammad SAW menang hujah dengan Utbah, dengan Kristian kaum Najran. Begitulah juga selepasnya. Mana saja perdebatan, mana saja perbincangan, Islam boleh menang dengan hujah. Sebab itulah kita yakin dengan demokrasi. Bila beri kebebasan demokrasi, puak Islam boleh menang. Kerana kita menang dengan hujah, kita bukan menang dengan kuasa. Kuasa ada untuk melindungi Islam, tapi mencapai kemenangan dengan hujah. Maka tuan-tuan sekalian, demokrasi ini dicuba di negara umat Islam. Maka dilihat dengan demokrasi golongan Islam boleh menang. Sama ada di Algeria. Dan sekarang ni tuan-tuan sekalian, sekarang ni, kita lihat pemimpin-pemimpin UMNO Arab. Kita lihat. Dulu ni dibahagi negara Arab oleh penjajah. Di antaranya keluarga Saud yang jaga Saudi. Kamu jaga Mekah dan Madinah. Syarif Hussein. Iaitulah kamu kena jaga Jordan. Termasuklah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis jatuh ke tangan Yahudi pada tahun 67. Di zaman Raja Hussein. Sekarang anaknya Raja Abdullah. Raja Abdullah baru-baru ini dia sepatutnya bercakap soal Baitul Maqdis. Bagaimana nak bebas Baitul Maqdis. Dia patut bercakap bagaimana nak membela umat Palestin yang dibunuh setiap hari.
Tetapi Raja Jordan ini tidak bercakap tajuk itu. Dia bimbang munculnya bulan sabit. Apa dia bulan sabit? Raja Jordan kata yang pertama kemenangan golongan Islam di Iran akan diikuti dengan kemenangan golongan Islam di Iraq. Akan diikuti dengan kemenangan Islam di Syria. Selepas itu sampai ke Lebanon, maka golongan Islam ini akan mengancam Israel dan mengancam dunia. Inilah dia Raja Arab. Dia bukan bincang soal Baitul Maqdis, tetapi dia lebih bincang soal kemunculan golongan Islam yang dianggap boleh menelan Israel. Hadirin sekalian, betul kita lihat apa berlaku di Iraq sekarang bermasalah. Amerika dia nak demokrasi, tapi dia bimbang dengan demokrasi. Sebab kalau diberi kebebasan demokrasi yang betul, Iraq akan diperintah oleh ulama. Ini yang membimbangkan mereka. Dan Palestin buat pilihan raya kali kedua. Hamas menang besar. Dalam pilihan raya Majlis Bandaran menguasai 70% kursi. Hamas itu parti PAS Palestin. Artinya bila diberi kebebasan demokrasi, PAS menang. Hamas menang. Dengan kemenangan itu, mereka lihat Hizbullah sudah menunggu dengan kekuatan yang hebat di bumi Lebanon. Hizbullah ini hebat sungguh. Kalau tuan-tuan berjalan dengan orang Hizbullah, di waktu malam pukul 12 malam pukul 1, bila polis buat sekatan, tentera buat sekatan, tunjukkan Hizbullah, polis dan tentera tabik. Sebab di Lebanon, polis dan tentera disebut Jaish Fisharet, tentera jaga jalan. Bila Israel masuk, tentera polis cabut lari. Yang lawan dengan Israel, Hizbullah. Sebab itu, rakyat Lebanon terhutang budi dengan Hizbullah. Tentera, polis, jaga jalan raya. Saya harap tentera polis Malaysia tak macam tu kot. Jadi Hizbullah dihormati. Kekuatannya diiktiraf sampai ke peringkat Israel terpaksa berunding dengan pertubuhan yang dianggap pengganas ini untuk membebaskan tahanan-tahanan mereka, jenderal-jenderal tentera Israel yang ditahan di penjara Lebanon. Di penjara Hizbullah. Dengan Hizbullah menuntut 400 orang. Tahanan Palestin dan tahanan Hizbullah dibebaskan oleh Israel melalui orang tengah Jerman. Hizbullah ni pemimpin dia ulama. Anak muda dia segak-segak, lawan-lawan. Ulama sorban, hebat. Bukan ulama Malaysia, sudah jadi waksir. Sorban tak boleh pakai semua, kena pakai kepiah hitam. Ini semua diperbodohkan oleh UMNO dan mereka pun sanggup diperbodohkan. Pakai ulama habis kena londeh. Macam Mufti Perlis, Syahidan Kasih boleh main dia. Datuk, kita tahun baru ni kita nak sambut penyanyi yang duk berkelahi sekarang ni. Seorang tu Siti Nurhaliza. Seorang ni nama apa? Pah tu. Mufti Perlis penjawab, Syarifah Aini. Datuk pun tahu Syarifah Aini. Sampai begitu untuk sekalian dipermainkan mufti-mufti ni, ulama ni. Tapi mereka sanggup dipermainkan. Hadirin sekalian, Amerika pula dia mau negara Islam kalau boleh jadi macam negara Indonesia, negara Bangladesh. Artinya negara yang susah. Iran, hadirin sekalian, dulu dia berperang dengan Iraq, perang yang dipaksakan. Duit dia habis. Tapi bila berhenti perang lebih kurang tahun 90, sampai sekarang dia aman lebih kurang 14 tahun. Dia gunakan wang yang banyak itu untuk membina kekuatan. Wa'iddu lahum mastata'tum. Dia bina kekuatan. Dia buat kereta kebal sendiri, helikopter sendiri, kapal terbang sendiri. Dia mula buat peluru berpandu dan sekarang
Amerika kata Iran dah ada nuklear. Iran kata dah, kami buat nuklear untuk elektrik. Artinya pada pandangan dunia sekarang orang Islam faham. Kononnya bila Islam memerintah ulama pemimpin negeri mundur. Tetapi Iran sekarang bukan masalah jalan raya. Bukan masalah cukai pintu. Masalah Iran sekarang, nuklear atau tak ada nuklear. Dari segi jalan raya, infrastrukturnya, minyaknya, mereka buat sendiri dah hebat. Kalau biar dia aman 10-15 tahun lagi, maka dibimbangi Israel akan lenyap. Bukan masalah nuklear. Masalahnya pemimpin Iran degil tidak mau mengiktiraf Israel. Malaysia iktiraf Israel, cuma tak ada hubungan diplomatik. Warta berita di negeri Iran, Israel itu disebut Palestin. Gaza dan tebing barat disebut kawasan yang dibebaskan. Negeri Israel itu disebut kawasan yang ditawan. Amerika mau buatlah menatang nuklear apapun. Yang dia mau, Iran iktiraf kewujudan Israel. Seperti Pakistan. Perwira Musharraf, Presiden Pakistan, dia berucap di Bangsa Bersatu, kami mengakui the exist of Israel, iaitu wujudnya Israel, Pakistan akui. Bila diakui wujudnya Israel, buatlah menatang nuklear apapun, Amerika tak bimbang. Tetapi Iran ni ulama dia degil. Tak mau mengaku, tidak mau iktiraf kewujudan Israel. Selagi tak iktiraf kewujudan Israel, selagi itulah kedudukan Israel berbahaya. Dan sekarang pula menangnya Hamas di Palestin, Hezbollah sedang menunggu di Lebanon, kemudian Iraq pula, insya-Allah Amerika terpaksa keluar dalam setahun dua ini, maka jalan untuk menuju Baitul Maqdis sudah ada. Saya yakinnya, kalau umur kita panjang, kita akan dapat balik bersembahyang di Masjid Aqsa tidak lama lagi, insya-Allah. Tapi yang nak bebaskan Masjid Aqsa bukan UMNO Arab. 100 tahun lagi ni puak-puak ni tak boleh. Saya duduk di kawasan sekeliling tepi laut. Saya tengok perangai orang Arab lebih teruk dari orang Melayu kita. Bulan Ramadan tak puasa, berlambak. Umur macam Datuk Wan Muttalib ni tak puasa sana. Yang puasa ni anak muda. Di pekan tu kalau kita sini kedai mamak, dia tutup terai, bawah kita tengok nampak kaki banyak. Tapi di Lebanon dia angkat terai, dia buka macam bulan tak puasa. Saya pergi kedai gunting rambut. Yang gunting rambut isap rokok, yang kena gunting pun isap rokok. Bila dia tanya saya, kamu buat apa sini? Saya datang untuk belajar bahasa Arab, Lughatul Arabi. Bagus, jahit. Bagus, dia kata. Bahasa Arab ni Lughatul Jannah, iaitu bahasa syurga. Saya kata Lughatul Nar Aidan, bahasa neraka juga. Sebab hampa masuk dalam neraka. Jadi aku bertengkak ni UMNO sini sampai UMNO Arab. Hadirin sekalian. Dan gerakan Islam di negara itu ditekan. Kecuali di Lebanon ada kebebasan sebab ada demokrasi. Demokrasi ini tuan-tuan sekalian sekarang digalak oleh Amerika, tapi dia bimbang. Seperti kata saudara Saifuddin tadi. Kalau diberi kebebasan demokrasi di Mesir, sudah pasti, hakikiyun, pasti Ikhwan Muslimin akan menang dan memerintah Mesir, insya-Allah. Ini yang mereka takut. Ikhwan tak boleh bertanding atas nama Ikhwan. Tak boleh daftar sebagai parti politik. Pertubuhan yang diharamkan. Dia bertanding tumpang calon, tumpang parti lain. Menang beberapa kursi. Kalau dia diberi kebebasan, mereka dapat ambil alih pentadbiran Mesir, maka Israel hanya menunggu hari. Sekarang tuan-tuan sekalian bila berlaku demokrasi di negara Iraq, negara Arab lain bimbang, sebab mereka bimbang kalau rakyat negeri itu tuntut demokrasi juga. Arab ini, perangai mereka, saya kata tadi, 100 tahun pun tak boleh lawan dengan Israel. Sebab itulah demokrasi yang dicipta oleh Barat, mereka takut sekarang dengan demokrasi.
Kita tuan-tuan sekalian bila tengok pilihan raya di Iraq, kita naik malu. Mereka tak pernah buat pilihan raya dalam masa 50 tahun. Buat pilihan raya tuan-tuan sekalian begitu bebas. Pengundinya pergi mengundi di cat tangan. Semua keluar mengundi angkat jari. Dah mengundi. Malaysia punya jakun, kita minta cat kuku atau cat tangan bagi mereka yang mengundi. SPR tak setuju. Kerana apa? Tujuan SPR di antara untuk jadi parua kepada pemerintah yang ada. Betul atau tidak? Thailand dah cat jari. Indonesia, India, Iraq keluar mengundi tunjuk, aku dah mengundi. Kita di sini tuan-tuan sekalian, kamu nak mengundi berapa kali pun, kalau dapat kerjasama orang dalam boleh mengundi. Kita minta cat jari. SPR kata no. Nampak tak SPR kita ada tujuan untuk menipu? Nampak atau tidak? Hadirin sekalian, sebenarnya kalau demokrasi berjalan dengan elok, kita boleh menang. Dan kalau kalah pun kita tak ada masalah. Hadirin sekalian, dulu Indonesia penuh dengan tekanan dan penipuan. Sekarang Indonesia telah keluar daripada alam penipuan dan penekanan. Masa Malaysia mengalami demokrasi yang baik di bawah Tengku Rahman, Indonesia berada dalam senarai negeri paria. Negeri yang sistem pilihan rayanya tak ada. Thailand pun macam tu. Sekarang tuan-tuan sekalian, Indonesia telah keluar daripada alam paria. Malaysia pula masuk alam paria. Terutama di bawah Pak Lah Badui. Pak Lah ni dia jahat cara diam. Orang lain nak kata dia baik, katalah. Aku kata nampak dia ni lebih teruk dah orang tua dulu. Di Indonesia, tuan-tuan sekalian, Parti Setahun Jagung, PKS. Parti Keadilan Sejahtera. Islamic base. Kenapa mereka begitu cepat diterima oleh rakyat? Mereka ada kebebasan. Untuk berkumpul di stadium, untuk buat risalah, keluar dalam televisyen, ucapan mereka, penerangan mereka. Maka sekejap mereka naik. Dan sekarang di antara pemimpin mereka menjadi speaker Dewan Rakyat Indonesia sekarang. Dan bila berlaku tsunami, Parti PKS ini yang paling terkehadapan memberi kebajikan kepada rakyat Aceh. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, kita demokrasi negara kita begitu baik, tapi terhakis, makin terhakis. Sehingga pilihan raya lepas, tuan-tuan sekalian, sebelum pilihan raya, di negeri Terengganu tak apa teruk, di Pahang nak buat ceramah pun tak boleh. Ceramah yang hadir 7 orang, polis kepung 200 orang. Ni apa demokrasi pala bapak apa macam ni? Sampai malam bubar parlimen, saya pergi ceramah di Jengka, atas pentas Efariunak. Rakyat tak boleh dengar penerangan kita. Ni zaman Pak Lah ni tuan sekalian ditekan begitu rupa. Sebab bagi kita tuan sekalian, kalau diberi kebebasan, kita boleh sampaikan maklumat kepada orang ramai. Malu, kita malu. Lihat negara Ukraine. Ukraine, penduduknya lebih kurang 5 juta. Keputusan pilihan raya, rakyat tak puas hati. Rakyat keluar tunjuk perasaan, tuan-tuan sekalian, 1,5 juta. Berkumpul di ibu negara dia, Kiev. Kiev. Pasang lilin, menyanyi, cara mereka lah. Polis keluar berkawal tanpa bawa senjata, pakai sota. Sampailah mahkamah mengisytiharkan pilihan raya semula, kerana pilihan raya dulu ragu. Dan berlaku pilihan raya, Yushchenko menang. Dengan sokongan barat, tak kira lah, dia menang. Soalnya rakyat berkumpul 1,5 juta dekat seminggu, 1 nyawa pun tak terkorban. Cuba bayangkan kita berkumpul di Kuala Lumpur 1,5 juta untuk menyatakan pilihan raya dulu tak sah. Berapa ratus orang nak masuk kem kemunting? Berapa puluh orang nak kena penyepak? Tak kepada nasional, kaki tinggal 1. Ini negara jakun. Dan seluruh negara Arab dan negara orang Islam macam ni. Saya orang hentamlah Amerika, orang hentamlah British, orang hentamlah Perancis, saya puji. Amerika bagus. Perancis bagus. England lagi bagus. Mereka menyediakan kekuatan tentera dan polis untuk menjaga rakyat dan melawan musuh.
negara orang Islam membina kekuatan tentera dan polis, membelasah rakyat dan menjaga musuh. Betul atau tidak? Sebab itu kita lihat di penjara Abu Ghraib. Bagaimana Amerika buat pada orang Iraq, ditelanjangkan, disusun dengan telanjang, disuruh buat onani. Onani ini saya tak mau terjemah, kotor sangat. Macam-macam. Amerika buat begitu kepada musuhnya, iaitu orang Islam. Dia buat penjara Guantanamo untuk orang Al-Qaeda. Rakyat dia tunjuk perasaan, dia jaga. England belakang 300,000, polis jaga. Kita dah. Bila kita tunjuk perasaan, mari pun nak sepak. Ini menantang apa ni? Tarbiyah mana ni? Sebab itu negara Arab, tak ada satu pun negara Arab boleh bantah Amerika. Bila Amerika menyeksa tahanan di penjara Abu Ghraib, kerana di penjara negara Arab, mereka seksa rakyat mereka lebih teruk daripada Amerika seksa. Tonton baca kisah-kisah tahanan Zainab Ghazali, tokoh Ikhwan, macam mana dia diseksa dengan anjing yang besar. Terbaru Dr. Tijani ditahan di Mesir. Dr. Tijani ini dia penulis yang duduk di Perancis begitu lama, rakyat Tunisia. Dipenjarakan di Mesir 2 bulan. Dia diseksa sampai pekak telinga dia dan dia dikaran elektrik kepada kepala zakar dia. Zakar itu dimasukkan elektrik, dikarankan. Seksa dalam bentuk menggunakan elektrik kepada orang tua yang umur 70 tahun. Di penjara mana? Penjara Mesir. Dibuat oleh siapa? Oleh pemimpin Mesir. Pemimpin Mesir agama apa? Islam. Tapi Amerika, tuan-tuan sekalian, England, Perancis, dia jaga rakyat, dia lawan musuh. Negara dunia Islam jaga musuh, lawan rakyat. Betul atau tidak? Hizbullah Lebanon, mereka lebih bebas berjalan di negara Eropah daripada pergi ke negara Arab. Tak boleh masuk. Kenapa? Kerana mereka siang malam fikir nak lawan Israel, susah nak masuk dalam negara Arab. Inilah Tuhan hukum umat Islam jadi begini rupa. Kekuatan minyak bukan digunakan untuk pembangunan, untuk berpoya-poya. Seorang jutawan Arab Saudi berhabis duit di Lebanon 20 juta US. Keluarganya bercuti di Lebanon, habis 20 juta Amerika. Ini baru bukan raja nombor 1, baru nombor 18. Oh. Sebab itu saya tak nampak negara Arab boleh lawan Israel. Tak nampak langsung. Tetapi golongan mukmin, gerakan Islam sedang bangun dan hayat kita insya-Allah Masjid Al-Aqsa akan dibebaskan insya-Allah. Hadirin yang dihormati sekalian. Sekarang kita di Malaysia hadapi pemerintah Pak Lah. Pak Lah bagus. Dia melancarkan Islam Hadari. Tuan-tuan jangan terkejut. Islam Hadari ini hanyalah program Pak Lah untuk mengabui mata rakyat untuk lawan PAS. Yang dulu Dr. Mahathir guna penerapan nilai Islam. Penerapan nilai Islam terhenti bila Mahathir berhenti. Islam Hadari akan berhenti bila Pak Lah berhenti. Faham atau tidak? Pak Yed, ustaz-ustaz suruhan ni lah yang buat tafsiran macam-macam. Sekarang Hadari dalam kerja, Hadari dalam sokan, Hadari saya pun sebut, kencing Hadari, berak Hadari. Naik motor Hadari, konsert Hadari ni, konsert Hadari nak buat ni, kuskam ni, konsert Hadari. Konsert Hadari penontonnya tak payah sembahyang maghrib. Itu konsert Hadari. Semua konsep-konsep ini ciptaan sementara untuk nak lawan kebangkitan Islam. Penerapan nilai Islam dulu ni masa saya ahli parlimen 3 penggal dulu. Macam-macam program mereka panggil kita hadir. Bila bercakap sikit, penerapan nilai Islam jabatan ni, penerapan nilai Islam jabatan ni. Saifuddin salah seorang lah tu. Ya tu, penerapan nilai Islam dulu. Yalah, dia kena buatlah dia duduk dalam UMNO dan mendukung kepimpinan Dr. dia. Tapi bila Mahathir berhenti, penerapan nilai Islam mana? Mana? Woi!
Sekarang Islam Hadari. Hadari ini akan berjalan karena Paklah berhenti. Naik Datuk Najib, Islam Awang liku. Ustaz-ustaz akan panggil bincang, macam mana awang, macam mana liku. Liku inilah liku-liku hidup. Awang itu ialah tegak berdiri. Macam-macam lah hujah. Semua orang cakap Islam Awang liku, Islam Awang liku. Mufti ini Islam Awang liku. Sebab masa Paklah Islam Hadari. Sebab itu tuan-tuan jangan peduli sini semua pembohong. Paklah lebih berbahaya. Sebab dia dapat sokongan golongan Islam dan orang anggap dia baik. Gambar dia berdoa. Gambar dia jadi itu imam. Dia dapat sokongan golongan agama. Bagus. Isterinya pula. Isterinya ditugaskan untuk mendapat sokongan orang maksiat. Dia bersama dengan John Collins untuk mempamerkan pakaian batik. John Collins ni siapa? Pelakon dinasti. Umur 55 tahun, dia telanjang bulat dalam majalah Playboy. Orang ini diambil oleh Hindun untuk mempamerkan batik. Kemudian dengan Ning Baizura. Dia angkat martabat Ning Baizura yang dulu telah merajuk pergi ke Tokyo. Sekarang bayaran Ning Baizura di jabatan-jabatan kerajaan lebih tinggi daripada Siti Nurhaliza. Banyak aku tak tahu kan. Kemudian dia baik dengan sister Islam yang menentang hudud. Golongan yang maksiat yang sekular ini nampak di bawah Paklah, mereka selamat melalui isterinya. Paklah pula tackle golongan Islam. Bila akan datang, dua-dua puak mereka akan dapat. Betul atau tidak? Ini yang kita lihat lebih berbahaya. Sekarang perkenaan kebaya nyonya. Kebaya nyonya, tuan-tuan sekalian pakai tudung tak sesuai. Sebab dia kena tunjuk sikit, lorah dada. Dia perkenalkan semula. Dan cara itu untuk sekalian, tudung makin dibuang. Pembaca-pembaca berita sekarang yang pakai tudung mana ada lagi dah. Yang cantik, jelita. Izzat Fauzi, Azura. Yang aku minat. Entah ke mana mereka. Barangkali diletak di belakang. Yang tak pakai tudung dikedepankan. Di zaman Islam Hadari. Ini semua pembohongan untuk memikat rakyat, mengundi mereka itu saja. Golongan penyanyi mereka dapat, golongan Islam mereka dapat, maka selamatlah pemerintahan Paklah. Naik Najib nanti, Islam awaliku. Diulas pula. Bagaimana nak mempertahankan kuasa dengan menggunakan nama-nama ini. Boleh faham? Faham, mari pilihan raya kena RM50, habis. Aku kalau ikut perangai orang Melayu, aku meluatlah tuan sekalian. Nak pindah duduk di England jadi rakyat sana senang. Nak syarah pun boleh, nak demonstrasi apa semua senang. Bebas, nak buka sekolah apa tak ada masalah. Tapi Malaysia tanah airku, nak buat macam mana? Hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Pihak keselamatan, sama sekali pihak polis. Di Terengganu ni hubungan kita baik. Sebelum kita menang, masa kita memerintah dan selepas hubungan kita dengan polis, alhamdulillah. Tapi mutaakhir ini mukaddimah penyelewengan dah mula. Kemarin tuan-tuan sekalian saya pergi ceramah di Kemasik. Sudah berlaku sekarang ini di Balai Polis Jernih Kemasik. Balai Polis Air Jernih Kemasik, UMNO buat program dalam Balai Polis. Jemput pakai simbol UMNO, kad jemputan atas nama UMNO, buat program dalam Balai Polis Air Jernih. Bagi saya malam ini saya berucap, saya harap polis-polis pangkat besar ambil perhatian dan hentikan, anggaplah ini yang pertama dan terakhir. Bila polis telah jadi UMNO, maka kita akan jadi seperti negara Arab. Seperti zaman pemerintah Soeharto, negeri kita akan teruk, pihak keselamatan sudah lagi tidak dianggap, menjaga keselamatan sebaliknya menjaga UMNO. Rekod polis dengan kami di Terengganu ini baik. Tapi mukaddimah buruk telah berlaku. Program peti undi dijemput pakai simbol UMNO dalam balai polis. Ketua Polis Terengganu ambil perhatian ni. Besar ni, kalau aku dalam parlimen, aku sesah mampus.
Ini sudah menjadi seperti negara Arab yang saya sebut tadi. Ataupun zaman Soeharto. Yang membawa kemunduran kepada negara dan kepada Islam itu sendiri. Please, pasukan keselamatan, pulihkan imej kamu. Jangan ikut perangai UMNO tu, mereka tu dah gila arah lah ni. Sama tak ada duit royalty ni, tak lama lagi sasau. Kita tengok sekarang ni projek dalam khutbah tu, pembangunan hebat daripada Besut hingga ke Kemaman. Zaman Wan Muhtar dulu, daripada Kemaman hingga ke Besut. Dia bertukar itu ya, bertukar istilah. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan malapetaka yang dahsyat. Tsunami. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya, serta bumi itu mengeluarkan segala isinya, dan berkatalah manusia dengan perasaan gerun, apa yang telah jadi pada bumi ini? Hadirin sekalian, dunia telah tua. Berlaku perkara-perkara pelik tahun ini secara serentak. Dubai turun salji. Mina banjir. Mina yang panas sering kontang banjir. Kereta Pajero dia buat lari macam tempurung dalam air. Di kutub utara sebesar negeri Terengganu dan Pahang, campur dua ini, air sedang cair. Negeri kita yang terkeluar daripada garisan gerak gempa sekarang telah tiba. Ia berlaku pada saudara kita di Aceh, India, Sri Lanka, Maldives dan juga Thailand. Syukur kita hanya digegarkan sedikit. Syukur tidak terhingga. Kita tentu sekalian agak selamat di sebelah pantai barat. Karena Pulau Sumatera menahan ombak besar. Mereka lah yang kena. Dia tuju ke Phuket. Hanya ombak Kennen sahaja yang datang ke Pulau Langkawi. Bukan ombak asal. Iaitu buah Kennen. Dan selepas itu datanglah sikit kepada kita di Pulau Pinang. Na'udzubillah, berdoalah pada Allah. Jangan kita diuji. Kalaulah peristiwa itu berlaku di Laut Cina Selatan. Bayangkan daripada Takbai sampai kepada Singapura, tak ada yang melindungi tuan-tuan di sini. Kalau berlaku di sebelah sini, tuan-tuan sekalian, maka Singapura itu mungkin hilang daripada bumi ini. Kalau ombak sebesar itu seperti melanda Aceh, karena dia naik sampai lebih 20 km. Sedangkan Pulau Singapura lebarnya lebih kurang 22 km sahaja. Artinya ujian Allah boleh berlaku di mana-mana. Hadirin sekalian, saya sendiri, saya pernah pergi ke Iran, ke Bam. Masa buat gempa dulu, mengetuai rombongan PAS. Tengok 35,000 mati daripada 100,000 penduduk di situ. Dalam perjalanan balik, saya singgah lagi. Sekali lagi nak tengok lepas tahun. Apa yang kamu telah buat. Seperti Saifuddin kata tadi. Memanglah nak bangun semula itu agak slow. Tapi negara Iran agak sedikit mampu. Dan lepas ini, saya akan ke Aceh. Hadirin sekalian, bila ada kesedaran umat Islam dan bukan Islam, banyak orang-orang Sri Lanka memeluk agama Islam. Bila masjid-masjid tidak roboh, ombak datang ke masjid, dia pecah. Dia terbelah dua. Ada orang Hindu melihat dengan mata kepala, dia memeluk agama Islam. Di Aceh pun begitulah juga. Dan di Pulau Pinang, yang sedang sembahyang di atas batu, di tepi laut, dia tak kenal. Ini semua pengajaran yang Allah Ta'ala tunjuk.
Dan tuan-tuan sekalian, bila orang lihat kebesaran Allah, mula lihat kebesaran ini, ada manusia yang tak senang. Manusia itu namanya Astorajabat. Dia pun tulis dalam tulisan dia, masjid tak runtuh karena binaannya kukuh. Tokoh Hindu pun tak runtuh. Sebab bila orang mula takut pada Allah, mengakui kebesaran Allah, maka ada manusia sehati. Takut orang tak pergi naik kelas, orang tak pergi tikam ekor, orang tak berjudi, nanti rugi negara. Maka buatlah satu tulisan untuk meredakan keadaan ketakutan kepada Allah. Ada seorang manusia lagi duduk di Putrajaya tak mau keluar, orang tua. Dia ni lagi teruk. Bila tu guru ni Aziz beritahu 3 tahun dulu sifat Allah, iaitu Tuhan Samsing, bergemalah TV, radio, akhbar, hentam tu guru ni Aziz. Sifat Allah, Al-Ghafur, Maha Pengampun, Al-Halim, Maha Lembut, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Betul. Tapi hak sebelah satu lagi ni, Al-Muntaqim, Maha Balas Dendam, Al-Mutakabbir, Maha Takbur, Maha Kaya, Maha Sombong. Itu sifat Allah. Allah, dia punya milik alam ini. Allah Maha Perkasa, Maha Gagah, Maha Kaya. Sekarang Allah Ta'ala tunjuk sikit Samsingnya. 200,000 lebih meninggal dunia. 3 tahun tunggunya Ali bagi kuliah, baru orang tua tu faham sekarang. Jenis otak selut. Hadirin sekalian, bagi kita juga anak-anak muda yang berfikir secara logik. Bila Tok Guru mengajar, memberitahu kapal Nabi Nuh tersangkut atas bukit. Mereka kata, mana boleh, padang pasir mana ada bah. Ini cerita nak dia orang takut ke Allah ya. Sekarang tuan-tuan pergi ke Kuala Muda, Sungai Petani, cerita pada anak muda. Bahawa suatu hari kapal akan tersangkut di Gunung Jerai. Kami percaya, kami percaya. Kami tengok sendiri kapal melambung. Kami tengok sendiri perahu digulungkan krong-krong-krong gitu. Kami percaya, kami percaya. Artinya apa yang diceritakan dalam Al-Quran itu benar. Tsunami berlaku di zaman Nabi Nuh. Dan zaman-zaman yang lain begitu banyak. Tanda kekuasaan Allah. Oh, kata pula Astorajabat itu berlaku dulu. Orang yang maksiat dan mendahului Allah, Allah seksa orang yang buat maksiat. Selamatkan orang alim. Sekarang dah tidak lagi bala kerana maksiat. Ya, mungkin tidak bala kerana maksiat, tapi maksiat punca utama. Dan kita pula tidak bersifat nahi mungkar, tidak mencegah kemungkaran, menyebabkan juga bala boleh turun. Betul? Jadi sekarang tuan sekalian, akuilah kebesaran Allah. Sekarang tuan sekalian, jenayah begitu meningkat di negara kita. Rogol, sumbang mahram. Orang Melayu paling banyak memberi sumbangan. Sumbang apa? Sumbang mahram. Itulah sumbangan kita yang paling besar. Sekarang orang perempuan jalan-jalan, rantai kena jaga. Kalau pakai rantai, biarlah yang penyambungnya tu lembut. Sebab kalau penyambungnya tu kuat, dia tarik dengan motosikal, dengan orang rebah, boleh bawa mati kalau tak putus rantai itu. Tengok baru ni pula tuan sekalian, berlaku sikit kemalangan. Pemuda UMNO dipukul hingga mati. Walaupun berlaku pada pemuda UMNO, saya tak setuju. Kalau kita lihat kemalangan, nak marah-marahlah. Yang pentingnya report pada polis, biarlah mahkamah selesaikan. Jangan pergi pukul macam tu. Artinya Samsing Jalan Raya, Samsing Bank, Rogol, apa segalanya sekarang menjadi-jadi. Wakil rakyat Chong Eng, Bukit Mentajam, diragut. Tak kira orang besar, tak kira orang kecil, tak kira siapa sekarang. Dalam masjid bukan setakat peti besi dia curi. Sebab besi sekarang sekilo RM7. Peti besi laku, rantai besi itu pun 3 kilo. Laku juga. Duit dalam peti besi lagi. Curi. Pusat serenti kita ramai, Aid kita ramai, sumbang mahram kita ramai. Semua yang angka-angka hebat ini, orang Islam lah yang paling ramai. Apa dia penyelesaian? Bila kita perkenal hudud, saman hudud pemain, tapi jalan penyelesaian tak jumpa. Lancar gelombang biru, sekarang nak sebut ketaan gelombang pun tak berani. Yang mari gelombang kau ni habis. Dengan Idris Yusuf, dengan aku sekali.
Hadirin sekalian, saya, tuan-tuan dan kita semua kena insaf bahawa Allah amat berkuasa. Saudara kita yang ditimpa kemalangan itu, ya, Aceh dengan Indonesia, GAM dengan Indonesia tak dapat cari penyelesaian. Membunuh satu sama lain. Dah berbelas ribu mati. Sekarang Allah Ta'ala kata, mati semua. Senang. Mereka ditimpa ujian itu, kita yang hidup kena bantu. Hari ini giliran mereka, manalah tahu satu hari giliran kita. Satu perkara, tuan-tuan sekalian, saya melawat BAM Iran, kira-kira 2 minggu lepas, 3 minggu lepas. Belum balik ke sini. Saya diberi kereta oleh NGO Perancis. Naik Pajero dia keliling kawasan Gawat Gempa itu 1 hari. Pagi sampai petang. Turun di mana pun satu perkara saya tak nampak. Seorang pun orang BAM tak ada yang minta sedekah. Ini keistimewaan orang Parsi. Dia tak ajak rakyat dan minta sedekah. Kalau kita untuk sekalian susah macam tu, Allah, kita duk makan sekarang pun, dia tolak orang buta masuk. Dia tolak orang ni masuk. Nak makan pun payah, orang minta sedekah banyak. Di BAM Iran tak ada. Sebab nak bantu, kita yang tanggungjawab untuk bantu. Rumah dah roboh, mereka duduk tepi jalan, kita kena bantu. Begitu juga di Aceh, ada kalangan kita mengatakan orang Aceh tak mari minta pun. Bukan kita tengok televisyen sudah jadi padang darat, padang sekukur. Satu keluarga 10 orang, tinggal 3 orang, mak bapak mati, tinggal budak-budak 3 orang. Lambat kita bertindak, Kristian akan ambil untuk bawa ke Jakarta dan mereka pelihara. Tak payah mereka datang minta bantuan, tuan-tuan sekalian, kita kena beri. Banyak mana kita derma pun tak cukup. Tapi kita derma, kita beri setakat yang kita mampu. Alhamdulillah. PAS dan ahlinya dan penyokongnya beri. Kita dah pergi rombongan yang ke-7. Saya nak tegaskan di sini, yang tuan-tuan beri melalui lain daripada PAS, saya tak harap. Duit tu entah sampai atau tidak. Eric Chia, tuan-tuan tahu, yang dibicarakan sekarang, dia pergi ke Kuala Muda Kedah, dia tengok masjid, kapek dah teruk, dia tanya berapa ringgit, dia beli, dia suruh orang dia datang pasang. Rumah tu imam, dia tengok roboh, dia buat tafsiran, berapa? Dia suruh orang datang buat. Orang tanya dia, kenapa kamu tak beri melalui kerajaan? Itu penyamun. Saya penyamun, saya kenal siapa penyamun. Eric Chia ni dia tahu siapa penyamun. Tuan-tuan, duit itu boleh sampai pada mangsa tsunami atau tidak? Kita tak tahu. Kita dasarkan yang lalu. Ingat tak dulu kutipan Teleton? Jantung hatiku berapa juta sama Mak Rahmat? Mana pergi duit tu? Duit kutipan Sukom? Duit PPRT hilang lebih 60 juta. Didedahkan oleh Ketua Audit Negara. Kalau duit PPRT hilang, duit Teleton hilang, duit Sukom hilang, tuan-tuan harap duit tsunami ini akan sampai pada mangsa? Harap atau tidak? Yang tuan-tuan beri melalui kita pergi direct. Bagi terus kepada mangsa itu. Sekarang, rombongan baru balik yang diketuai oleh Dr. Mahfuz. Sebelum itu, Dr. Lulu. Saya akan pergilah minggu ni kan minggu depan kan. Kita pergi terus kepada sekolah, kepada tadika, kepada kita beri direct. Dan rakan-rakan kita di sana bekerja siang malam, terutama daripada parti PKS. Cukup hebat mereka bekerja. Kita tuan-tuan sekalian, sumbangan ini, pakat belilah nanti CD itu. Beli, tujuannya ingatlah bahawa selain daripada harga modal, semuanya itu kita nak hantar kepada rakan kita, termasuk di Thailand. Tuan-tuan ingat, kena di Phuket saja. Dia sebelum Phuket di Krabi, di lain tempat lagi. Dakwah Islam banyak. Orang bukan Islam pun kita kena bantu. Bukan saja orang Islam saja. Sebab mangsa ini kita kena tolong ke semuanya. Tapi oleh kerana orang Islam ini, mereka barangkali kurang bantuan pada Thailand, maka kita perlu membantu mereka. Saya tuan-tuan sekalian, memang suasana yang begini patut khutbah-khutbah ditumpukan dalam masalah kekuasaan Allah. Tapi khutbah di Terengganu, aduh, inilah tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tahu di Iran siapa baca khutbah? Wahid Duk, dia tahulah, dia biasa pergi sebanyak tempat tu. Yang baca khutbah di sana, Perdana Menteri, Presiden, Ketua Hakim Negara.
Amerika, England ambil khutbah itu pancar ke negara mereka untuk dianalisa dasar negara melalui khutbah. Dibaca oleh pemimpin-pemimpin besar ni. Di Malaysia ada sekalian khutbah naik cukai pintu. Di wilayah persekutuan yang datang sembahyang Mercedes, BMW, kereta yang kepala ikawan tu. Kereta apa jenis? Apa tak tahu macam-macam sekarang ni. Jenis Nazar, jenis apa tu lah. Yang kepala ikawan naik 7 orang tu. Begitu hebat orang pergi sembahyang. Khutbah dia. Hari ini tajuk khutbah kita, keselamatan jalan raya. Apabila lampu merah berhenti. Lampu kuning bersedia. Lampu hijau berjalanlah tuan-tuan. Aku kalau ada cawan pergi ke balik untuk hati ni. Yang tu kamu ajarlah di sekolah. Soal berbagai-bagai perkara menimpa umat Islam. Tak cakap. Lampu merah berhenti. Lampu hijau berjalanlah. Sebab itu kalau kita dengar khutbah di Selangor dari wilayah persekutuan. Kalau tak lena berdosa. Inilah untuk sekalian bagaimana nak membangunkan umat dan kita harap kita akan buat pembaruan dan kita akan tuntut demokrasi di Malaysia dengan adanya demokrasi yang baik, insya-Allah Islam boleh mencapai kemenangan melalui demokrasi. Yakin atau tidak? Allahu akbar. Walillahil hamd wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.